171 daripada lebih 67,000 usahawan luar bandar berjaya tembusi pasaran antarabangsa. Cadangan kredit bantuan awal persekolahan ke akaun murid diteliti. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, Berita Parlimen 15 Mac 2023 bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Saudara, lebih 67,000 usahawan luar bandar mengikuti program dan inisiatif keusahawanan di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW dan agensi. Timbalan Menteri Berkenaan Datuk Rubiah Wang berkata, daripada jumlah itu 171 usahawan berjaya menembusi pasaran antarabangsa menerusi program Gate to Global MARA. Di dalam usaha untuk memastikan usahawan luar bandar untuk terus kekal dan berdaya saing di dalam pasaran tempatan dan antarabangsa, KKDW telah merangka ekosistem keusahawanan yang meliputi 3 komponen utama. Yang pertama, pembangunan usahawan, latihan keusahawanan, coaching dan mentoring dan pakar runding. Yang kedua, pembiayaan perniagaan, infrastruktur perniagaan dan juga khidmat nasihat. Dan yang ketiga, pembangunan bisnes. Maksudnya program khas, akses kepada pasaran, infrastruktur industri dan juga pendigitalan perniagaan. Beliau berkata demikian pada sesi penggulungan Rang Undang-Undang Perbekalan 2023 peringkat jawatankuasa bagi kementeriannya. Kerajaan tidak boleh membatalkan sebarang kontrak pengimportan beras ke negara ini secara unilateral. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chang Fung Hin menjelaskan ia perlu mengambil kira obligasi sosial yang dipersetujui dengan Padi Beras Nasional Berhad Bernas. Kita telah berunding untuk mendapatkan manfaat yang lebih. Dan melalui perjanjian konsesi antara kerajaan dan Padi Beras Nasional Berhad Bernas, dari tahun 2021 hingga 2031, Bernas dilantik sebagai pengimport utama beras. Selaku pengimport utama beras negara juga, Bernas perlu melaksanakan 10 obligasi sosial yang dibertanggungjawabkan tanpa menerima sebarang keran dari kerajaan. Obligasi itu antaranya ialah mengurus stok penimbal beras negara, mengekalkan peranan sebagai pembeli padi terakhir pada harga minima dan mengurus pembayaran subsidi harga padi serta skim penghilang, pemborong bumi putra dan koperasi petani. Tambah beliau, kos yang perlu ditanggung Bernas untuk menyambung pelaksanaan obligasi itu secara langsung atau tidak langsung ialah RM3.22 bilion. Daripada jumlah tersebut, RM1.85 bilion melibatkan petani, manakala RM1.37 bilion kepada industri dan pengguna. Dalam pada itu, kerajaan memutuskan untuk meneruskan subsidi ayam dan telur sehingga Jun 2023 dengan anggaran peruntukan RM1.28 bilion. Peruntukan untuk perkara ini tidak disediakan secara khusus dalam bajet 2023, sama ada yang akan disediakan secara peruntukan tambahan atau dibiayai secara penjimatan peruntukan dalaman akan diputuskan oleh Kementerian Kewangan. Dan Kementerian telah pun mengemukakan permohonan peruntukan ke Kementerian Kewangan pada 6 Mac tahun. Tiada keperluan untuk menubuhkan majlis atau lembaga minyak sawit khas untuk Sabah buat masa ini. Jelas Timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Siti Aminah Aching, ia dikhawatiri akan melibatkan pertindihan fungsi dan peruntukan bagi sektor sawit. Berkenaan sumbangan hiliran sawit di negeri Sabah, MPOB ketiga ini telah mempunyai pejabat wilayah dan cawangan di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak. Fungsi MPOB termasuklah kawal selia dan juga pembangunan industri sawit di peringkat huluan dan juga hiliran.
Namun begitu, KPK sentiasa komited dalam memperkenalkan peranan MPOB dan berpandangan bahawa tiada keperluan untuk Dalam pada itu, Kementerian Perladangan dan Komoditi komited untuk melaksanakan program menangani kempen anti minyak sawit. Peruntukan RM10 juta yang diluluskan Kementerian Kewangan tahun ini akan digunakan secara optimum bagi mencapai sasaran yang ditetapkan. Selain promosi keluar negara, program dalam negara juga dilaksana kepada pelajar sekolah dan kumpulan pengguna tentang kebaikan sawit Malaysia. Selain itu, kempen ini juga menumpuhkan usaha untuk menembusi pasaran baru seperti di Afrika, Timur Tengah dan Asia Tengah. Pasaran sedia ada seperti ASEAN dan Eropah Timur akan diperkukuh dan juga dipertingkat. Bagi soal Pembangunan industri hiliran kesemua komoditi perlu melibatkan tenaga kepakaran. Juruterus Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok mencadangkan agar tenaga kepakaran yang telah bersara kekal diberi ruang menyalurkan kepakaran mereka untuk pembangunan industri tersebut. Saya ingin mencadangkan supaya agensi-agensi di bawah kementerian boleh memberi ruang kepada sesetengah pakar saintis dan penyelidik yang handal untuk meneruskan perkhidmatan research penyelidikan mereka selepas mereka sampai umur persaraan. Dalam pada itu, beliau turut menyentuh pembangunan projek penanaman buluh berskala besar. Saya rasa kesal yang mana tapak semayam buluh di Lahad masih belum siap lagi walaupun ia diumumkan pada tahun 2019 dan saya nak minta kementerian mempercepatkan projek seperti ini kerana ia adalah baik untuk negara kita. Saya berharap pihak MTIB boleh juga beri nasihat tentang pasaran dan juga buat business matching bagi syarikat yang ingin menanam buluh secara besar-besaran. Sasaran pengeluaran getah menunjukkan penurunan pada tahun ini sekaligus membimbangkan golongan pekebun getah. Malah masalah dihadapi pekebun khususnya pekebun kecil getah perlu segera diatasi agar produksi pengeluaran getah tidak terjejas. Pengeluaran kita pada tahun 2021 ialah 1,580 tan per hektar. 2022 anggaran 1,580 tan per hektar, tapi bila masuk 2023 dia berkurang menjadi 1,440 kilo per hektar. Yang ini berkurangan sebanyak 8.8%. Kerajaan sendiri telah mensasarkan bahawa pengeluaran getah kali ini turun. Sepatutnya bila kita membuat dasar-dasar baru, menggunakan teknologi dan sebagainya, sepatutnya meningkat. Ini jadi pertanyaan saya, kenapa dalam anggaran ini hasil pengeluaran getah ini menjadi berkurang? Saya tidak melihat kita berbicara soal nak menaikkan pendapatan pekebun kecil getah, kita berbicara soal insentif pengeluaran latex, tapi saya tidak melihat satu anggaran dibuat dalam bajet 2023 ini yang memberikan peruntukan atau allocation kepada insentif pengeluaran getah. Beliau turut mengajukan kebimbangan pekebun kecil yang menghadapi masalah antaranya jangkitan penyakit daun luruh atau Pestalotiopsis dan berharap ia dapat segera diatasi kerajaan. Sementara itu, Ahli Parlimen Tanjung Piai Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng mahu tempoh proses permohonan jalan oleh pekebun sawit dipendekkan. Jelas beliau ketika ini ia memakan masa antara 6 bulan hingga setahun dan menyebabkan kerugian kepada pekebun yang alami kesukaran membawa keluar hasil sawit. Prosesan dengan segera. Kita tahu bahawa jalan dadah yang dibaiki atau dibina baru adalah sangat penting kepada pekebun kecil, terutamanya pada musim terkejun, jalan dadah yang rosak teruk sehingga buah tandan segar yang dituai tidak dapat dipindah keluar. Dalam akibat kerugian dan kehilangan pendapatan kepada pekebun kecil, keadaan ini agak kritikal terutama di Sabah dan Sarawak. Proses permohonan yang memakan masa yang lama ini adalah kurang praktikal. Oleh itu, saya cadangkan kepada kementerian kaji semula agar satu-satu permohonan jalan dadah siap dalam tempoh masa terdekat.
tidak lebih daripada 6 bulan termasuk permohonan hingga ke peringkat pelaksanaan. Sementara itu, Ahli Parlimen Air Hitam Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong mengulas berkenaan subsidi bekalan telur dalam negara dan isu bekalan telur import dari India. Jelas beliau, subsidi bernilai 1.82 bilion ringgit kepada pembekal berakhir pada 30 Jun ini. Apakah cara penyelesaian selepas 30 Jun? Diapungkan harga? Atau bagaimana kita nak memastikan rakyat tidak dibebankan? Kalau untuk subsidi 1.8 bilion ringgit yang digunakan untuk tahun lalu, adakah ianya telah dibayar kepada penternak? Sejauh manakah telur yang dibawa masuk menepati kualiti yang ditetapkan oleh Makis dan selamat dimakan? Dalam perkembangan sama, beliau menyelar pihak yang sesuka hati menggunakan wakil rakyat malah menggunakan nama pejabat Perdana Menteri untuk kepentingan sendiri. Semalam jam 9.51 pagi, saya menerima panggilan daripada seorang insan bernama Deepak yang mendakwa dirinya mewakili JNE Advanced Tax Sdn Bhd yang mengata beliau telah berbincang dengan PMO untuk saya buat satu statement dan kita settle di luar mahkamah. Saya kata, apa ni? Dan kenapa you nak buat? Dia kata, you kena buat satu statement untuk betulkan apa yang dibuat di Parlimen. Saya kata, saya tak sebut nama, you tak sebut syarikat. Apa kena? Saya cuma jadi juru cakap rakyat. Ini masalah bekalan telur. Pada 22 Januari, hari pertama tahun baru Cina, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri datang ke Rumah Terbuka. Saya bincang secara khusus tentang telur yang diimport daripada India. Saya tak setuju. Perdana Menteri dengar, saya kata kita kena cari satu penyelesaian. Saya rasa ini bukan arahan daripada Perdana Menteri. Ini orang pakai nama PMO ni. Ini yang jadi satu penyakit. Jadi saya rasa dalam kes ini, ia tak sepatutnya berlaku. Dalam sesi perbahasan sama, Wakil Puchong Yo Bee Yin menyarankan agar kerajaan memecahkan monopoli industri beras. Beliau menggesa kerajaan melakukan pembaharuan. Untuk subsidi padi saja, negara kita telah membelanja 36.6 bilion ringgit dari tahun 1981 hingga 2022. Tahun demi tahun, kita meletakkan peruntukan yang sangat besar dalam pembangunan industri padi. Tetapi sampai hari ini, lebih daripada 90% pesawat padi di Malaysia adalah golongan B40. Jelang 2020, Bernas menguasai kira-kira 2/3 pasaran padi di Malaysia. Masalah ini diburukkan lagi dengan monopoli yang dipegang oleh Nafas terhadap pengagihan input seperti baja, racun dan benih. Pendek kata, pesawat padi terperangkap di antara dua monopoli. Struktur rantaian bekalan sebegini tidak menggalakkan inovasi, peningkatan produktiviti dan juga pertumbuhan sektor padi di Malaysia. Dengan ini, Puchong sangat setuju dengan Kota Melaka dan menggesa kerajaan sekali lagi untuk mengambil langkah yang berani dan melakukan pembaharuan struktur pasaran, break the monopolies. Dalam pada itu, beliau menyarankan agar negara meningkatkan indeks keselamatan makanan selain menumpukan soal keterjaminan makanan. Selain daripada penghasilan makanan, penternakan, pertanian, harga makanan, kualiti makanan, pendidikan dan sebagainya juga adalah faktor yang sangat penting. Puchong berharap apabila Kementerian merancang perbelanjaan 100 juta untuk sekuriti makanan, Kementerian bukan sahaja fokus kepada penghasilan makanan tetapi juga kanak-kanak di kawasan bandar miskin yang amat memerlukan intervensi Kementerian untuk pertumbuhan yang sihat. Ahli Parlimen Parit Buntar Muhammad Misbahul Munir Masduki pula mencadangkan penubuhan Lembaga Kelapa Malaysia bagi mengurus industri berkenaan. Tidak menubuhkan satu lagi lembaga yang baru berkaitan dengan industri kelapa. Sedangkan kelapa juga salah satu sumber utama kepada rakyat di beberapa buah tempat seperti Bagan Datuk, Sabak Bernam, Kuala Selangor dan lain-lain di Johor. Saya dipahamkan pembangunan tanaman kelapa dari tahun 2021 hingga 2022 adalah seluas 1,346 hektar
dengan melibatkan 642 pengusaha. Sehingga sekarang 81,898 hektar direkodkan keluasan tanaman kelapa dengan purata pengeluaran 500 ke 560,000 tan setahun. Dengan seluas tanaman kelapa tersebut, mengapa sehingga sekarang tidak ada satu lembaga kelapa Malaysia bagi membantu pekebun kelapa dalam meningkatkan hasil tanaman, harga dan juga pemasaran. Cadangan pengagihan wang bantuan awal persekolahan secara kredit terus ke akaun murid sepenuhnya kini sedang diteliti Kementerian Pendidikan KPM ia bagi memastikan insiden seperti kecuaian dan kecurian tidak berlaku lagi. Jelas Timbalan Menterinya Lim Hui Yin, cadangan itu juga perlu mengambil kira kesediaan pihak bank dan kesukaran murid di pedalaman yang memerlukan kos yang tinggi membuat urusan di bank. Dan maklumat berkaitan pengurusan wang bantuan awal persekolahan tahun 2023 kepada Jabatan JPN dan PPD telah diberi secara bertulis melalui surat bertarikh 29 Disember 2022 yang dilampirkan bersama Pekeliling Kewangan Bilangan 20 tahun 2020. Bantuan awal persekolahan susulan daripada surat yang dikemukakan ini, satu sesi taklimat pelaksanaan bantuan awal persekolahan tahun 2023 telah dilaksanakan pada 11 Januari 2023. KPM sentiasa memberi taklimat secara berterusan bagi memastikan pengetua dan guru besar mematuhi tata cara kelola pengurusan wang di sekolah. Menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Tampin Dato' Muhammad Isa, beliau memaklumkan pihak sekolah hendaklah mematuhi tata cara pengeluaran wang tunai daripada bank yang selamat dan mengikut peraturan semasa berdasarkan Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 20 tahun 2020 Bantuan Awal Persekolahan Perkara 6. Sementara itu, Kementerian Pendidikan komited dalam memastikan penyediaan prasarana pendidikan termasuk kuartus guru yang kondusif dan selamat untuk diduduki. RM40 juta diperuntuk KPM setiap tahun bagi tujuan baik pulih dan penyelenggaraan yang turut melibatkan pemantauan dari Jabatan Kerja Raya. Kementerian sebenarnya melalui imbuhan tetap perumahan serta 50% daripada allowance sara hidup bagi guru-guru yang menduduki kuartus akan dipotong. Peruntukan ini dimasukkan ke dalam hasil kerajaan di bawah kutipan wang yang disatukan. KPM memperuntukkan anggaran RM40 juta setiap tahun bagi tujuan penyelenggaraan kuartus KPM di bawah peruntukan pembangunan. Beliau memaklumkan ketika ini hanya 29,207 unit kuartus guru yang diduduki daripada 47,947 unit jumlah keseluruhan. Bagi kuartus guru yang tidak diduduki, KPM telah melantik perunding hartanah bagi menjalankan kajian cadangan penyelesaian dan mengoptimumkan penggunaan kuartus yang akan selesai pada April tahun ini. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Bentong Yung Shafura Othman. Kita lihat guru-guru yang tinggal. Pada tahun ini, kerajaan menjangkakan ekonomi negara akan berkembang sekitar 4.5%. Ini selaras dengan tabung kewangan antarabangsa IMF dan Bank Dunia yang mengunjurkan kadar pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun 2023 iaitu masing-masing pada 4.4% dan 4.0%. Berdasarkan unjuran ini, meskipun kita berdepan dengan pelbagai cabaran ketidaktentuan global, saya ingin menegaskan bahawa Malaysia tidak akan mengalami kegawatan ekonomi pada tahun 2023 seperti yang ditanya dalam soalan YB Dungun tadi. Hari ini berdasarkan takrifan kegawatan ataupun kemelesetan ekonomi sebagai secara teknikalnya apabila sesebuah negara mengalami penguncupan ekonomi suku tahunan sebanyak 2 kali berturut-turut. Namun, kerajaan akan terus mengukuhkan pertumbuhan ekonomi negara dan pembangunan yang saksama untuk rakyat serta menjadikan Malaysia sebagai sebuah destinasi pelaburan yang lebih menarik.
Pada masa sama, bagi membina semula perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam tempoh pasca pandemik, kerajaan telah menyediakan dana insentif, potongan cukai, pinjaman dan jaminan pembiayaan dengan peruntukan lebih 40 bilion ringgit. Steven Sim menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Dungun Wan Hassan Muhammad Ramli. Pemberian subsidi kepenggunaan serta kawalan harga bagi barangan keperluan yang terpilih menjadi strategi utama kerajaan dalam mengawal inflasi. Peruntukan 64 bilion ringgit dalam belanjawan 2023 bagi membiayai pelbagai subsidi kepada rakyat dijangka mampu mengurangkan tekanan inflasi. Melalui langkah-langkah tersebut, untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan Dewan Yang Mulia ini, kadar inflasi negara pada tahun 2022 telah merekodkan sebanyak 3.3% dan dijangka akan terus terkawal pada tahun 2023 tahun ini. Kajian oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOSM pada tahun 2022 juga menunjukkan bahawa kadar inflasi di Malaysia ini boleh menjangkaui 10% sekiranya kerajaan menghapuskan kesemua subsidi yang dinikmati oleh rakyat pada ketika ini. Beliau memaklumkan setakat ini tekanan harga telah menunjukkan tanda awal penurunan pada akhir hujung tahun 2022 walaupun inflasi kekal melebihi purata jangka panjang 10 tahun iaitu sekitar 2%. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Shah Alam Azli Yusof. Bagi memastikan ketersediaan makanan kekal terjamin, beberapa langkah baharu mengikut subsektor agromakanan telah dikenal pasti. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (KPKM) juga mengambil inisiatif menghasilkan sumber alternatif bagi mengurangkan kebergantungan penuh kepada sumber import. Antara inisiatif tersebut adalah seperti berikut. Menghasilkan pengeluaran jagung bijian sebanyak 600,000 tan metrik yang dapat mengurangkan kebergantungan import bahan makanan ternakan sebanyak 30% menjelang tahun 2032. Dalam hal ini, program dan inisiatif dirangka melalui pengukuhan program pembangunan jagung bijian negara. Yang kedua, membangunkan bahan makanan ternakan alternatif seperti Black Soldier Fly BSF dan Palm Kernel Expeller PKE, Palm Kernel Cake PKC. Dan ketiga, memperkasa industri benih tempatan bagi mengurangkan kebergantungan negara kepada input pertanian. Sumber import diperlukan kerana terdapat komoditi makanan yang tidak dapat dihasilkan secara domestik. Chan Fung Hin menjawab Ahli Parlimen Bacok Muhammad Syahir Cik Sulaiman. Sementara itu, KPKM turut meluluskan sejumlah 136 juta ringgit dana berbentuk pinjaman di bawah program pemodenan vessel dan mekanisasi tangkapan yang bakal memanfaatkan 420 nelayan seluruh negara. Inisiatif ini bagi memperkasa nelayan zon A, B dan C untuk beralih kepada lesen tangkapan laut dalam C2 dan zon lautan Hindi C3. Menjawab soalan Ahli Parlimen Batang Lupar Muhammad Syafizan Kepli, Chan Fung Hin menjelaskan program turut membantu nelayan menaik taraf peralatan keselamatan dan pemodenan vessel. Untuk macam mana kita nak membantu yang nelayan-nelayan di zon ABC ini beralih ke zon C2 dan C3, kita ada dana jaminan makanan DJM. Satu program, DJM melalui program modernisasi vessel dan mekanisasi tangkapan. Ini adalah kita telah meluluskan dana berbentuk pinjaman sebanyak 136 juta ringgit Malaysia kepada 420 penerima seluruh negara bagi tujuan pemodenan vessel dan meningkatkan mekanisasi menaik taraf peralatan dan keselamatan. Dan program ini yang dikatakan yang dapat memberi peluang kepada nelayan-nelayan di zon A dan B untuk menerokai kawasan perairan laut yang baru. Selain itu, KPKM juga menyasarkan pengeluaran spesies utama ikan air tawar sehingga 150,000 tan metrik menjelang 2025. Timbalan Menterinya Chan Fung Hin optimis ia boleh dilaksana menerusi penyusunan semula kawasan akuakultur dan pemantapan aktiviti ternakan ikan air tawar ke arah memperkasa industri berkenaan.
Kementerian Pertanian dan Kejaminan Makanan (KPKM) berhasrat untuk menjadikan sektor akuakultur, ikan merin dan air tawar sebagai salah satu sektor yang utama untuk meningkatkan kadar sara diri (SSR) dan pendapatan penternak. Hal ini selari dengan agenda pemerkasaan industri akuakultur yang telah digariskan sebagai salah satu daripada 5 hala tuju dan fokus kementerian mulai tahun ini. Bagi memastikan hasrat ini tercapai dan subsektor akuakultur ikan air tawar menjadi industri yang berdaya saing hingga menjadi salah satu sumber utama pendapatan kepada penduduk tempatan, Kementerian melalui Jabatan Perikanan Malaysia (DOF) telah merangka strategi seperti berikut. Yang pertama, penyusunan semula kawasan akuakultur dan pemantapan aktiviti ternakan ikan air tawar dengan memberi fokus kepada peningkatan pengeluaran akuakultur air tawar. Antara spesies utama termasuklah patin, tilapia dan geli dengan sasaran pengeluaran pada tahun 2025 berjumlah 150,000 tan metrik dan tahun 2030 berjumlah 214,000 tan metrik. 6 lagi strategi digarap termasuklah pelaksanaan projek integrasi akuakultur PPIA, pemberian bantuan peralatan dan input pemakanan, pemerkasaan pelan pembangunan baka dan benih akuakultur, pemberian kemudahan kredit, penawaran khusus dan program kemahiran teknikal serta pelaksanaan program bagi mempromosikan dan memasarkan produk perikanan. Pengeluaran sehingga 30,000 anak benih buluh sebulan di tapak semayan buluh Lahad Perak disasarkan Kementerian Perdagangan dan Komoditi bermula penghujung tahun ini. Fasiliti berkeluasan 1.72 hektar itu bagi menampung permintaan buluh negara. Menjawab soalan Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok Soo Kim, jelas Timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Siti Aminah Aching, pusat nursery buluh berkenaan juga bagi meningkatkan kemampuan negara dalam penghasilan anak benih buluh yang berkualiti. Kementerian melalui anak syarikat MTIB iaitu Forest Plantation Development Sendirian Berhad sedang membangunkan makmal tisu kolter dan tapak semayan dan juga penyelidikan buluh seluar 1.72 hektar di Lahad Perak. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penghasilan anak benih buluh berkualiti. Fasiliti ini dijangka akan mampu menghasilkan 30,000 anak benih buluh sebulan untuk menampung permintaan penubuhan ladang buluh di Malaysia. Sehingga kini pembinaan tapak semayan ini telah siap sehingga 90% dan dijangka akan memulakan pengeluaran anak benih buluh secara tisu kolter bermula pada hujung tahun ini. Berita Parlimen berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, Salam Malaysia Madani dan jumpa lagi.